KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton Sukses SPM 2022 hari ini. Anda bersama saya Syamira Nazir di mana kita akan sama-sama belajar mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian dengan tajuknya rekaan fashion pakaian. Wow, satu subjek ataupun satu topik yang sangat seronok kita nak belajar tentang fashion. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai untuk hari ini. Wow, dan itu cikgu kita bukan seorang yang biasa-biasa, luas pengalamannya dan merupakan seorang ketua panitia pendidikan seni visual. Di studio kita ada Cikgu Jamalia Azmira Karimah atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Mira. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah saya sihat. Sama-sama Mira hari ini Cikgu. Cikgu Mira dan juga saya pun Mira. Ya, betul. Okey, baiklah. Selain daripada Cikgu Azmira di studio, turut serta dengan kami pada hari ini, Cikgu Juru Bahasa Isyarat, Cikgu Azliana Mahsuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Azliana atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Dan tak lupa juga Cikgu Mira. Hari ini bukan Mira sahaja, anak murid Cikgu yang ingin belajar tentang fashion dengan Cikgu. Tetapi ada 4 orang murid, kawan-kawan baru saya di dalam talian. Di manakah mereka? Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Hai. Baiklah, ini murid-murid cikgu dari SMK Ceras Kuala Lumpur. Boleh Cikgu Mira perkenalkan mereka? Okey, baiklah. Bersama saya hari ini dalam Google Meet ada 4 orang pelajar rekaan dan jahitan pakaian. Saya ingin perkenalkan yang pertama adalah Zulaika. Okey, yang sebelah Zulaika tu adalah Nurul Anissa. Okey. Kemudian yang di bawah ni adalah Asilah dan di sebelah Asilah adalah Nur Syakina. Apa khabar semua murid-murid sekalian? Apa khabar? Sihat ya? Sihat. Okey, senyum sikit. Macam itulah manis senyumannya ya. Okey, hari ini ada 4 orang puteri yang akan bersama-sama belajar dengan Mira dan juga mereka di rumah tentang tajuk kita iaitu fashion ataupun rekaan fashion pakaian. Apa yang dimaksudkan dengan rekaan fashion pakaian? Tu Cikgu Mira. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita mempelajari modul 10 dalam mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Okey, modul 10 ni adalah tajuknya adalah rekaan fashion pakaian dan rekaan fashion pakaian ni adalah kesinambungan daripada modul 5. Jika modul 5 murid-murid dah pelajari cara melakar fashion pakaian, tapi di sini untuk modul 10 mereka mempelajari dengan lebih terperinci di mana mereka bukan saja mempelajari tentang teori fashion, okey, tentang elemen dan prinsip rekaan fashion pakaian, tapi mempelajari cara melakar fashion pakaian hinggalah satu pakaian itu siap dijahit. Wow, sehingga satu pakaian itu siap dijahit Cikgu Mira. Ia macam mencabar murid untuk menjadi mengalami sendiri macam mana untuk menjadi seorang pereka fashion. Baiklah Cikgu Mira. Ayo kita teruskan dengan slide Cikgu. Okey, baiklah. Untuk hari ini, saya teruskan dengan slide saya. Baiklah, ini adalah saya punya profil. Okey. Untuk SPM, rekaan dan jahitan pakaian, tingkatan 5, modul 10, rekaan fashion pakaian. Okey, dekat sini, kalau lihat dekat studio, ada pakaian dekat sebelah saya dan juga di sebelah Mira. Jadi, saya ingin memperkenalkan tentang kategori fashion. Jadi, kita lihat kat sini ada haute couture, okey, pakaian casual, elegan dan juga klasik. Okey, saya nak Mira teka yang mana satu fashion dalam kategori elegan. Ada tak dekat studio ni? Okey, Mira teka Cikgu boleh Mira teka. Okey, boleh Cikgu. Kalau untuk elegan, Mira akan cakap yang baju ataupun yang berwarna merah jambu ni Cikgu. Betul ke Cikgu? Ke kurang tepat? Kurang tepat. Kurang tepat. Dia tak ada dekat mannequin ni, tapi ada dekat rak pakaian ni. Wah, kalau ada di rak pakaian sudah semestinya yang berwarna hitam tu Cikgu. Betul tak Cikgu? Kurang jelas. Kalau kurang betul, Cikgu betulkan saya. Okey, baiklah.
jika kita memakai jaket, ia akan kelihatan elegan sebab pakaian elegan ni dia nampak lebih smart, lebih sigap. Okey. Kalau saya ambil dress ni, Ya. okey. Sekarang ni dress ni dipadankan dengan cardigan. Tapi bila dipadankan dengan cardigan, dia nampak lebih casual, nampak lebih santai. Tapi kalau kita buka cardigan ni, kita padankan dress tersebut dengan jaket ni, rasanya nampak lebih elegan tak satu pakaian tu? Nampak cikgu? Betul. Sebab bila kita memakai satu pakaian, sebenarnya kita boleh suai padankan ataupun mix and match orang cakap. Ya. Okey, baik cikgu. Sebelum kita berehat, satu soalan cikgu. Apa faktor yang murid perlu titik beratkan sebelum mereka pakaian? Okey, faktor utama yang perlu diketahui oleh murid-murid dan juga perekod fashion itu sendiri dalam merekod cipta pakaian, mesti tahu bentuk badan seseorang. Ya. Bentuk badan seorang pelanggan tu sangat-sangat penting supaya kita dapat ketahui apakah masalah yang dialami oleh pelanggan tersebut dan kita rekod cipta pakaian yang sesuai dengannya supaya dia nampak lebih menarik dan lebih yakin. Ya, termasuk juga dalam style kan cikgu kan? Betul. Dalam melakar style bagaimana. Okey, selepas ini Cikgu Mira akan kongsikan kepada anda semua bagi tajuk kita hari ini untuk menambahkan lagi pemahaman anda untuk rekaan fashion pakaian. Kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Kawan-kawan jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Sukses SPM 2022 dan untuk segmen ini subtajuk atau subtopiknya ialah fashion dan style pakaian. Fashion dan style pakaian, dua elemen yang tak dapat dipisahkan. Kita tanya Cikgu Mira macam mana untuk menambahkan lagi pemahaman bagi subtajuk ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah, saya mulakan pengajaran kita pada hari ini. Sebelum kita membuat ulang kaji, kita teliti dahulu apakah yang terkandung dalam modul 10 rekaan fashion pakaian. Okey, kalau kita lihat tadi adalah kategori fashion. Kategori fashion terbahagi kepada 4. Sekarang ni kita masuk pula kepada melakar style pakaian berdasarkan kehendak pelanggan. Sebab bila kita ingin membuat satu pakaian, kita kena lakarkan dulu style pakaiannya. Maknanya kita buat dia punya rekaan fashion, barulah kita boleh mulakan dengan proses-proses lain dalam pakaian itu sendiri, seperti mendrah pola dan juga menjahit. Baiklah, faktor yang diperlukan sebelum membuat lakaran, yang pertama adalah perlu mengenal pasti bentuk badan. Macam saya cakap dekat Mira tadi, okey, kalau nak membuat satu pakaian tu mesti tahu dulu bentuk badan seseorang pelanggan supaya kita buat pakaian tu kena dengan orang tu sendiri. Okey, yang kedua, tentukan style pakaian yang sesuai dengan mengambil kira elemen dan juga prinsip rekaan fashion. Sebab kalau kita tak tahu tentang elemen dan prinsip rekaan fashion, boleh jadi seseorang tu dia memakai pakaian, mungkin pakaian tu cantik tapi kurang sesuai dengan bentuk badan beliau. Okey, kemudian kita perlu juga mempertimbangkan kesesuaian dan juga tujuan pakaian itu dibuat. Tempat ke mana nak dituju. Mungkin pakaian yang di sebelah kanan saya ni, okey, ini adalah dalam kategori haute couture. Takkan kita nak pakai pakaian yang syarat seperti haute couture ni, nak pergi bersantai, nak pergi lepak-lepak, minum-minum bersama kawan, ianya kurang sesuai. Okey, kemudian pilih warna, corak dan juga tekstur yang sesuai dengan bentuk badan dan juga style pakaian itu sendiri, dan tentukan juga hiasan tambahan dan aksesori yang sesuai dengan style pakaian. Baiklah, kita lihat slide seterusnya. Okey, sebenarnya elemen asas neraka murid-murid dah pelajari dalam modul 5, tapi kat sini saya masukkan juga, saya selitkan juga supaya ada sedikit pemahaman dan murid-murid boleh ingat balik apa yang terkandung dalam elemen asas neraka. Yang pertama adalah garisan, kedua adalah ruang, kemudian bentuk, tekstur dan juga warna. Bila ada elemen, kita mesti ada prinsip dalam neraka itu sendiri. Sebab elemen dan prinsip ni dia berkait rapat di antara satu sama lain. Bermula dengan perkadaran, keseimbangan, penumpuan, pengulangan dan juga perpaduan. Seterusnya, contoh perincian fashion. Bagaimana kita nak membuat satu rekaan fashion pakaian tu, daripada kita mengenali bentuk badan, okey, mengenal pasti apakah fabrik yang kita nak gunakan, melakar style pakaian. Jadi nak melakar style pakaian ni kita perlu ada yang di depan saya ni. Okey.
bermula dengan bentuk badan. Okey, bentuk badan manusia ni kita panggil sebagai krokis. Krokis. Okey, krokis. Jadi murid-murid pun memang dah sedia maklum tentang apakah dia krokis. Sebelum kita membuat satu pakaian tu, kita mesti melakar dulu bentuk badan daripada kepala hingga ke kaki. Jadi dalam melakar krokis ni bermula dengan kepala, okey, tentukan bentuk badannya daripada pinggang, punggung sampai ke kaki, kemudian masukkan perincian tangan. Bila dah lengkap satu krokis tu, murid-murid boleh masukkan lakaran awal pakaian. Bila dah dapat pakaian yang kita kehendaki mengikut kehendak pelanggan, baru kita boleh warnakan rekaan tersebut. Okay, seterusnya, melakar style pakaian. Kalau untuk melakar style pakaian ni, faktor utama dia mesti tahu bentuk badan seseorang pelanggan. Kedua, tentukan tema dan juga konsep. Tema dan juga konsep ni dia berkait rapat juga dengan kategori fashion tadi. Kemudian, okey, yang ni yang saya sebut tadi, elemen dan prinsip dalam seni reka fashion perlu kita ketahui. Hiasan tambahan, apakah hiasan yang perlu kita masukkan dalam satu rekaan, dan juga kenal pasti fabrik yang hendak kita gunakan. Fabrik ni sangat-sangat penting sebab tanpa sesuatu fabrik tu, suatu rekaan pakaian tu takkan terjadi. Macam Mira sendiri, mungkin kalau tersalah pilih fabrik sebab tu nak menjahit satu pakaian, mungkin kita pun rasa kurang selesa. Betul tak? Betul, tambah pula fabrik ni kena tengok juga faktor cuaca dan tempat. Macam dekat Malaysia ni cuacanya selalunya panas kan. Jadi kalau kita makan fabrik yang tebal, fabrik yang berbulu, mungkin ianya kurang sesuai. Baiklah, seterusnya jenis fabrik. Okey, jenis fabrik ni ada banyak jenis fabrik di pasaran, tapi kat sini saya masukkan beberapa contoh fabrik. Yang pertama adalah fabrik kapas ataupun kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai cotton. Fabrik kapas ni sebabkan dia adalah serat semula jadi. Jadi pemakaiannya sangat-sangat selesa, sejuk dan sangat digunakan secara meluas dalam dunia fashion. Kemudian fabrik linen, sutera, brocade, satin dan juga viskos. Seterusnya, kemasan dan hiasan. Kemasan dan hiasan ni digunakan dalam satu rekaan fashion pakaian untuk mempercantikkan lagi ataupun memperindahkan lagi suatu pakaian itu supaya pakaian tidak nampak kosong, nampak ciri-ciri yang lebih menarik dan lebih elegan. Jadi kemasan dan hiasan ni kita boleh gunakan manik, labuci, sulaman, ropor, render dan juga ada banyak lagi hiasan-hiasan lain. Kemasan dan hiasan ni perlulah sesuai juga dengan pakaian yang kita reka. Contohnya kalau pakaian lelaki mungkin tak gunakan hiasan yang terlalu sarat. Okay, kalau pakaian wanita untuk ke majlis-majlis tertentu bolehlah dimasukkan elemen ataupun kemasan ni dengan lebih banyak lagi supaya suatu pakaian tu dipakai dengan lebih cantik. Okay, seterusnya, okey, sebab tu kita menghasilkan suatu ilustrasi rekaan fashion pakaian, kita menggunakan beberapa bahan ataupun media tertentu. Media ni adalah pewarna yang kita gunakan, sebab tu kita melakar fashion pakaian. Jadi media ni sangat banyak. Murid-murid boleh pilih sama ada media tu kering ataupun media yang basah. Kalau media kering tu macam pensel warna, boleh gunakan crayon, gunakan marker pen. Tapi kalau media basah seperti warna air. Jadi kat sini ada gambar warna air kat situ. Okey, warna pastel, pen teknikal dan juga warna pensel. Seterusnya, okey, ada beberapa teknik dalam menghasilkan ilustrasi rekaan fashion pakaian. Jadi teknik yang pertama yang memang sangat-sangat popular digunakan di sekolah, selalunya murid menggunakan lukisan pensel. Kemudian boleh menggunakan juga lukisan pensel warna. Seterusnya, baiklah, boleh menggunakan teknik collage. Teknik collage ni adalah teknik koyak dan tampal. Maknanya kita boleh ambil daripada keratan-keratan daripada majalah. Okey, kita tak perlu warnakan satu lakaran fashion tu, tapi ambil daripada corak pakaian yang dipakai mungkin majalah fashion, kita boleh koyakkan daripada cetakan tu dan jadikan sebagai tampalan hiasan pada kita punya rekaan fashion. Kemudian boleh gunakan teknik warna pastel. Seterusnya, okey, ada lagi dua teknik. Boleh menggunakan teknik warna air dan juga teknik pen teknikal. Baiklah, seterusnya
Okey, bila menghasilkan satu lakaran, kita mesti nak jahit pakaian. Betul tak, Mira? Betul, Cikgu. Jadi, ini adalah proses-proses dalam menghasilkan satu pakaian tu bermula dengan mesti ambil ukuran badan. Kalau tak ada ukuran badan, takkan terjadinya satu pakaian tu. Kemudian kita boleh mendrah pola, mengubah suai pola yang kita reka. Lepas tu kita boleh menyusun alter pola pada fabrik, menggunting fabrik dan seterusnya, memindahkan tanda-tanda pola daripada pola ke fabrik. Seterusnya boleh menjahit pakaian. Kemudian lepas kita menjahit pakaian, kita kena acu badan dan baiki pakaian. Mengacu ni adalah kita fitting kalau dalam bahasa Inggeris. Mencubalah cikgu. Yes, mencuba. Sebab kalau kita tak cuba pakaian kita jahit tu, kita takkan kena pasti apakah masalah pakaian yang kita buat, mungkin terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Jadi kita perlu mengacu pakaian tersebut pada pelanggan. Kemasan akhir dan juga hiasan adalah proses terakhir, di mana bila kita dah siap satu pakaian tu, kita kena lihat semula apa yang kurang pada pakaian tersebut. Jadi kita boleh masukkan elemen hiasan pada pakaian supaya ianya kelihatan lebih menarik. Okey, bila kita hasilkan satu rekaan fashion pakaian, kita menggunakan bahan-bahan tertentu. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan, kita mesti hitung, kita kira. Sebab kita, kalau kita menjahit pakaian, kita nak tahu berapa banyak kos yang kita gunakan. Sebab pakaian ni kita nak jual pada pelanggan, jadi kita pun perlukan keuntungan dekat situ. Betul. Jadi murid-murid perlu ketahui apakah kos pengeluaran yang ada dalam mereka cipta pakaian. Yang pertama adalah kos bahan. Kos bahan ni saya letakkan dua je bahan kat sini, bahan utama, iaitu fabrik dan juga benang. Jadi kuantiti yang digunakan adalah berapa banyak kita gunakan fabrik tersebut. Mungkin 2 meter, mungkin 4 meter. Jadi kita catatkan dekat borang kos bahan tersebut. Okey, benang selalunya satu buku. Kemudian kos ataupun harganya, kos seunit adalah harga untuk 1 meter fabrik. Kemudian, okey, daripada kuantiti yang kita gunakan tadi, kalau 1 meter adalah RM18, kita darabkan dengan 4, jadi kita dapat jumlah sebanyak 72. Kemudian untuk benang tadi, sebuku benang adalah RM1, jadi kita gunakan satu buku benang, darab 1 darab 1 adalah 1 juga. Jadi tambahkan semua kos bahan tersebut menjadi jumlah penuh untuk kos bahan. Kemudian bila ada kos bahan, kita mesti ada kos upah. Kos upah ni kita bayar kita punya pekerja. Mungkin tukang jahit, orang yang mendrah pola. Jadi kita kena ketahui berapa ramai pekerja yang kita gunakan untuk menghasilkan satu pakaian. Kemudian kita bayar dia mengikut kiraan jam. Berapa jam dia buat kerja? 4 jam, 5 jam, dan darabkan dengan jumlah 1 jam tu berapa RM. Saya letakkan kat sini RM6. RM6 darab dengan 4, darab dengan seorang pekerja, jadi 24. bila kita hitungkan adalah 24. Okey. Kos sampingan adalah kita lihat apa yang kita gunakan untuk menghasilkan pakaian tu. Kita sewa kedai, elektrik, bayar bil air. Jadi letakkan dekat sini, ini adalah kos sampingan untuk sehelai pakaian. Tak mungkin kita bayar elektrik sebulan tu RM4 saja kan. Jadi kita hitung untuk satu helai pakaian dahulu ataupun sepasang pakaian. Okey, saya letakkan kat sini. Ni anggaran sahaja. Jadi bila dapat semua jumlah ni, kita tambahkan semua. Okey, 4 tambah 1 tambah 8 jadi 13. Jadi akhir sekali dalam kos pengeluaran ni, ini adalah dia punya formula untuk kos pengeluaran. Yang pertama, yang kita hitung kos bahan tadi, kita tambah dengan kos upah, okey, tambah kos sampingan. Jadi kita hitung semua sekali. Berapa jumlah dia? Yang pertama tadi 72. 73. 73. Okey, tambah dengan RM24. Dan tambah dengan 13. Bila kita hitung semua sekali adalah RM110 Malaysia. Okey. Jadi ini adalah kos pengeluaran untuk satu pakaian, tapi belum dikira lagi harga jualan sesuatu pakaian. Sebab bila kita menjual satu pakaian tu, kita nakkan dia punya keuntungan. Betul. Jadi keuntungan ni selalunya kita ambil peratusan daripada kos pengeluaran tu. Kita nak ambil untung berapa persen. Okey.
mungkin nak ambil peratus di dalam 30%, 50%. Jadi bergantung kepada keperluan fashion satu pakaian tu sendirilah. Okey. Kat sini kita ambil balik daripada kos pengeluaran tu 110, okey. Darab dengan berapa keuntungan ataupun peratusan dia, 30%. Kemudian okey, bila dah dapat keuntungan tadi RM33, sebab kalau kita nak kira peratusan atau percentage, kita kena darab. Tapi bila dapat jumlah tu, dapat RM33, kita tambahkan daripada kos pengeluaran yang pertama tadi, okey, tambah RM33 dan kita akan dapat keuntungan dia adalah 143. Okey, murid-murid boleh faham kat sini? Setakat ini boleh faham ke kawan-kawan saya? Kalau faham, cuba thumbs up sikit menunjukkan yang anda boleh faham. Sebab selalunya dia ada kekeliruan sikit dekat harga jualan tu. Ya. Okey. Boleh saya teruskan kalau Boleh, semua cikgu. faham? Baiklah, ini adalah mempersembahkan ilustrasi rekaan fashion dan hasil rekaan pakaian menggunakan media komunikasi. Jadi bila kita dah mereka cipta satu pakaian, kita dah siapkan satu rekaan fashion, kita nak memperkenalkan ataupun nak memberitahu orang ramai tentang rekaan yang kita hasilkan, kita boleh menggunakan media-media tertentu. Jadi sekarang ni kita boleh gunakan macam-macam jenis media. Ambil gambar, nak share dekat laman sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya pun orang boleh tahu, oh, pelajar ni, murid ini dah menghasilkan satu rekaan fashion. Betul? Okey. Jadi yang pertama kita boleh buat melalui pameran dan juga pertandingan ilustrasi fashion. Kedua, mengedarkan risalah aktiviti. Mungkin boleh edarkan risalah dekat sekolah. Ya. Kemudian kita boleh jemput media sosial seperti kru majalah, dan terakhir sekali adalah promosi aktiviti di laman media sosial. Okey, itu saja pembelajaran kita Untuk segmen kali ini, untuk segmen ni. Kita Okey. boleh masuk lagi, kita punya ulang kaji sukses SPM. Okey, selepas ini ada ulang kaji pula bersama dengan Cikgu Azmira. Maksudnya Cikgu, apabila murid belajar tentang rekaan fashion pakaian ini, bukan sahaja mereka dapat kemahiran dalam menjahit ataupun mereka, tetapi ada juga elemen keusahawanan yang mereka boleh guna pakai dan boleh menjana pendapatan. Selepas ini Cikgu Azmira nak tanya pula tentang ulang kaji apa yang Cikgu dah terangkan. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar tentang fashion ataupun rekaan fashion dan pakaian bersama-sama dengan kawan saya di dalam talian. Kalau boleh Mira dengar sikit suara mereka. Asila, mana Asila? Asila, Syakina, Zulaika, Anissa. Setakat ini okey ke? Kerana selepas ini kita nak buat ulang kaji pula bersama-sama. Boleh? Buat mini love sikit? Boleh? Boleh itu. Okey, senyum tau. Kita nak tanya Cikgu Azmira ni tentang ulang kaji. Apa soalan yang Cikgu Azmira fokuskan ataupun titik beratkan dalam tajuk kita hari ini? Okey, baiklah. Untuk mempelajari modul 10 rekaan fashion pakaian, kalau dalam peperiksaan SPM itu sendiri, kita ada dua bahagian lah, bahagian A dan juga bahagian B. Jadi dekat sini, ulang kajinya saya ikut format dalam kertas peperiksaan SPM supaya murid dah biasa dengan bentuk soalan ni di sekolah, dan bila dia menjawab soalan peperiksaan SPM nanti, dia boleh menjawab dengan lebih baik. Jadi kat sini, saya terus masuk kepada bahagian A untuk ulang kaji kita. Okey, kat sini ada beberapa contoh soalan. Nanti murid-murid yang nak menjawab boleh angkat tangan. Okey, untuk jawab, baca soalan dan terus jawab apakah jawapan yang anda ingin jawab. Okey, untuk soalan yang pertama. Siapa nak jawab? Soalan yang pertama. Siapa ingin cuba? Baca soalan dan terus jawab dia punya jawapan. Okey. Siapa nak cuba? Okey, kita ada Syakina. Silakan. Teruskan Syakina. Baca soalan dengan jelas. Namakan 4 kategori fashion pakaian. Okey, tadi kita dah belajar kan? Okey. Nombor 1 tu klasik.
Okey. Dua casual. Dua casual, betul tak? Kemudian? Nombor 3 tu dengan keempat half casual. Okey. Yang pertama adalah klasik, kedua casual. Okey, betul ada. Okey. Haute couture dan juga elegan. Dapat 4 markah kat situ Syakina. Tahniah. Baru belajar tadi Syakina dah boleh ingat apakah dia kategori fashion. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan nombor 2. Siapa nak jawab ataupun nak saya pilih ke? Siapa ingin mencuba angkat cepat-cepat? Okey, Asila. Silakan Asila. Okey, Asila, berteruskan. Baca soalan dan terus jawab. 4 jenis media untuk menghasilkan kriteria. Pen teknikal, warna pensel, Warna pensel. Kemudian? warna air. Warna air dan satu lagi, baru sebut apa? 3? Baru 3. Baru 3 tak cukup? Warna Warna pastel. pastel. Okey, warna air betul. Okey, yang kedua, pen teknikal. Seterusnya, warna pastel. Dan keempat adalah warna pensel. Kalau kita tengok tadi, dekat-dekat kan jawapan dia pastel dengan pensel. Tapi adalah media yang berbeza. Okey, dapat 4 markah kat situ. Tahniah, Sila. Tanya. Okey, seterusnya kita masuk soalan nombor 3. Okey, siapa nak baca soalannya? Siapa nak jawab? Soalan yang ketiga, siapa ingin mencuba untuk soalan ini? Okey. Okey, Zulaika. Silakan Zulaika. Teruskan Zulaika baca soalan dengan jelas. Soalan ini panjang sikit. Bahagian berikut berkaitan dengan proses menjahit pakaian. Okey. Dan betul pada proses jahitan yang betul dan salah pada tidak berkenaan. Okey, yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey. Mendrah pola pakaian. Betul tak? Betul. Betul. Betul ke? Okey, tengok jawapan dia. Alright, betul. Okey, mengambil ukuran badan. Betul ke salah? Betul. 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 Laju je dia jawab. Okey. Seterusnya, menyusun atur fabrik di atas pola. Salah. Betul ke salah? Apa proses yang betul sebenarnya? Kita menyusun atur pola di atas fabrik, jawapan dia. Ada kekeliruan sikitlah kat situ. Okey, seterusnya membuat kemasan akhir dan hiasan. Betul ke salah, Zulaika? Betul. Okey, Zulaika pun dapat 4 markah. Tahniah. Tanya Zulaika. Okey, seterusnya. Seterusnya. Soalan nombor 4. Siapa nak Okey. mencuba? Saya rasa Anissa nak cuba tu. Anissa. Dia Okey, macam dah angkat silakan. tangan tu. Okey. Silakan Anissa. Okey, baca soalan dulu Anissa. Raja 1 menunjukkan contoh aktiviti membuat ilustrasi reka fashion. Okey, seterusnya. Pertama, Okey. berdasarkan Raja 1, nyatakan 5 teknik dalam menghasil ilustrasi reka fashion. Okey, yang pertama, jawapan dia. Collage. 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 Okey, teknik collage. Okey. Yang kedua, teknik warna air. Yang Okey. ketiga, teknik warna pastel. Baiklah, seterusnya. Ni banyak jawapan dia. Teknik pen teknikal. Betul. Seterusnya. Yang kelima, lukisan pensel warna. Lukisan pensel warna. Tepat. Dapat 5 markah kat situ Anissa. Tahniah. Tanya Okey. Anissa. Wow. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Okey, cepat-cepat. Siapa nak jawab? Siapa? Angkat tangan laju-laju. Syakina boleh? okey, kita ada Asila. Asila. Okey, teruskan Asila. Terus baca soalan. Tak dengar. Boleh Asila, jangan lupa untuk unmute mic, tak dengar suara nanti. Okey, saya bacalah. Boleh? Okey, cikgu baca. Okey, saya baca cikgu bacakan. nanti Asila tolong jawab. Okey, tandakan right pada faktor yang diperlukan sebelum membuat lakaran rekaan fashion pakaian yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, ada 4 markah kat situ Asila. Awak jawab betul dengan salah je.
Yang pertama, bentuk badan. Betul. Betul. Okey, yang kedua, tema dan konsep. Betul tak? Baru belajar tadi. Betul. Okey. Kemudian mengubah suai pakaian. Mengubah suai pola. Salah. Kenapa salah? Okey. Sebab mengubah suai pola ni bila kita dah masuk proses menjahit. Okey, peringkat awal kita tak perlu lagi mengubah suai pola. Okey, seterusnya elemen dan prinsip rekaan. Betul. 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 Okey, betul semuanya. 4 markah untuk Asila Tanya. Okey, Okey. cikgu. Soalan seterusnya, cikgu. Soalan ke-6. Okey, soalan ke-6. Saya dah ternampak jawapan, Dah cikgu. nampak jawapan tu. Okey. Saya dah bagi hints kat situ. Okey. Siapa nak jawab? Syakina. Okey, teruskan. Silakan, Syakina. Namakan 2 kategori fashion yang sesuai untuk kita hadiri majlis anugerah. Maknanya pakaian tu bersifat formal. Difikir-fikir tu. Nombor 1 tu klasik. Klasik. Saya dengar macam plastik tadi. Klasik Klasik. Okey. Okey, seterusnya. Elegan. Elegan, betul. Okey. Kita pergi ke soalan nombor 7 sekejap. Sebelum kita ke soalan nombor 7, untuk soalan nombor 5 tu, kalau kita jumpa soalan yang tandakan betul dengan salah ni, Ya. kalau jawab semua betul tak tandakan yang salah tu, rasanya Mira berdapat markah penuh tak? Tak boleh dapat, cikgu, markah penuh. Betul. Memang tak boleh dapat markah penuh sebab ruang jawapan tu adalah 4. Jadi, yang salah pun murid kena tandakan juga jawapan yang salah. Tak boleh jawab yang betul je. Okey. Nanti rugi markah kat situ. Ya. Okey, kena jawab. Itu antara mungkin kesilapan lazim yang murid Ya, memang betul. lakukan, cikgu. Mungkin dia takut nak jawab yang salah, tapi sebenarnya kena jawab semua walaupun betul ataupun salah. Salah. Okey, kena tanda yang betul, yang salah kena tanda X menunjukkan salah. Yes, Jangan betul. tinggalkan ruang tu kosong. Baiklah, cikgu Mira, Tepat silakan. sekali. Okey. Soalan 7, okey. Siapa nak baca? Silakan, berebut Anissa. dah. Zulaika. Zulaika. Okey, Silakan. Zulaika boleh teruskan. Rajah 2 menunjukkan beberapa contoh pakaian. Okey, Zulaika, sambung. Namakan kategori fashion pakaian itu pada ruang jawapan. Okey. Yang pertama. Ya? Visual. Casual. Okey, betul. Sebab pakaian casual ni pakaian nampak ringkas, memudahkan pergerakan. Okey, yang kedua? Yang kedua, klasik. Okey, klasik. Sebenarnya dekat studio ni pun ada pakaian klasik yang saya bawa, tapi mungkin tak tertonjol sebab saya membawa pakaian klasik yang bercirikan tradisional. Okey, kalau dalam gambar tu adalah klasik yang bersifat barat ataupun moden. Okey, yang last sekali tu, akhir sekali? Elegan. Elegan. Betul, tepat, dapat 3 markah kat situ, Zulaika. Okey, seterusnya soalan 8. Soalan terakhir, cikgu. Soalan terakhir, betul. Untuk bahagian A ada lagi soalan bahagian B. Soalan terakhir bahagian A. Anissa, silakan, Okey, Anissa. teruskan Anissa baca soalan dia. Berdasarkan Raja 3, nyatakan 3 cara untuk mempersembahkan ilustrasi rekaan fashion kepada umum. Okey. Rajah 3 tadi menunjukkan contoh media komunikasi Okey. Tertinggal tadi. Okey, yang pertama jawapan dia Mengedarkan risalah. Baik. mengedarkan risalah. Okey. Yang kedua? Betul. Promosi di laman media sosial. Okey. Mempromosikan di laman media sosial. Mengadakan pameran ilustrasi fashion. Baik, betul. Tepat sekali ketiga-tiga jawapan Anissa. Jadi untuk bahagian A ni kita dah habis menjawab soalannya untuk hari ini. Tapi ada lagi bahagian B pula lepas ni. pula bagaimana, cikgu. Okey, baik. Terima kasih kawan-kawan saya dalam talian yang berjaya jawab dengan tepat sekali semuanya. Tetapi selepas ini, Cikgu Azmira akan kongsikan pula soalan-soalan untuk bahagian B dan bagaimana cara untuk menjawab dengan tepat. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini hanya di dalam Sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar, tajuknya ialah rekaan fashion dan pakaian. Dan untuk segmen ini, Cikgu Mira nak buat ulang kaji bersama-sama dengan murid di dalam talian dan juga di rumah untuk soalan bahagian B. Bagaimana tu Cikgu Mira? Silakan. Okey. Baiklah, saya sambung balik kita punya ulang kaji pada hari ini untuk modul 10 rekaan fashion pakaian. Kita masuk bahagian B pula ya, murid-murid. Okey. Kalau kita lihat perbezaan antara bahagian A dengan bahagian B ni, bahagian A ni dia bersifat lebih direct ya. Di mana soalannya tu lebih mudah dijawab dan markahnya tu lebih sedikit daripada bahagian B ni. Bahagian B untuk satu soalan adalah 10 markah. Jadi murid-murid kena baca betul-betul soalan, okey, kena pastikan tak soalannya baru jawab, sebab nak dapatkan 10 markah ni bukan mudah Betul, dan cikgu? jangan buat salah, cuba elakkan kecuaian dekat situ. Cuba fahami betul-betul dan cuba jawab dengan baik untuk soalan berikut. Okey, saya bacakan soalan kat sini. Seorang pelanggan yang mempunyai bentuk badan gempal ingin menempah sepasang pakaian elegan untuk menghadiri majlis makan malam. Anda dikendaki menghasilkan rekaan fashion pakaian yang sesuai dengan bentuk badan pelanggan itu. Baiklah, jadi bila kita jumpa soalan macam ni, yang pertama sekali kita kena highlightkan ataupun kenal pasti bentuk badan yang dimiliki oleh pelanggan. Dimiliki oleh pelanggan itu sendiri. Jadi bentuk badan pelanggan ini adalah bentuk badan gempal. Jadi macam mana untuk menyelesaikan masalah bentuk badan gempal ni? Yang pertama, soalan dia adalah cadangkan warna dan juga corak yang sesuai dengan bentuk badan gempal. Sebab warna dengan corak ni memang memainkan peranan penting sewaktu kita menghasilkan satu rekaan fashion pakaian, sebab kalau tersalah pilih warna dan corak, mungkin orang badan gempal nampak lebih gempal lagi. Okey? Jadi soalan satu ni siapa nak jawab? Siapa ingin mencuba? Siapa soalan nak cuba? Satu. Sama pula. Okey, Syakina dulu boleh? Silakan Syakina. Cadangkan warna dan corak yang sesuai untuk orang berbadan gempal. Dorang kena warna gelap, macam warna hitam, Okey. hijau gelap, biru gelap. Hijau gelap, biru gelap. Ya, warna-warna yang gelap ya. Supaya kelihatan lebih langsing. Kita lihat di penjawapan. Betul, tepat Syakina. Hebat. Okey, berjawab dengan terperinci sekali ya. Diterangkan tadi warna yang gelap seperti hitam, coklat, biru gelap, hijau gelap, mungkin boleh gunakan warna merah hati. Asalkan warna tu gelap, dia boleh menunjukkan ciri-ciri yang lebih kecil. Baik. Kalau warna yang terang, dia nampak lebih besar lagi. Baiklah, corak pula Syakina. Corak macam mana boleh pakai? Bunga? Ya, dengan bunga tadi. Okey. Bunga kecil, okey. Ataupun jalur menegak. Boleh gunakan juga corak seperti corak abstrak, okey, corak polka dot, tapi corak tersebut mestilah yang kecil. Jangan corak-corak yang besar, sebab kalau tunjukkan corak-corak yang besar boleh menunjukkan lagi imej yang lebih besar. Baiklah. Jalur menegak adalah salah satu elemen ataupun garisan yang boleh mengaburi pandangan mata seseorang. Sebab dia jalur tu menegak, bila menegak dia nampak seorang tu kelihatan lebih langsing ataupun lebih kurus lagi. Dan lebih tinggi juga Cikgu Mira. Lebih tinggi juga. Itu antara ilusi untuk jalur menegak. Okey, silakan Dia Cikgu. bermain dengan ilusi, betul. Sorry, saya dah tercepat pula. Okey, lakarkan pandangan hadapan dan pandangan belakang rekaan fashion pakaian anda. Kemudian label dan tuliskan 3 ciri pakaian yang ada pada rekaan itu. Yang ni, okey, bila kita mereka cipta pakaian ni, kita kena labelkan juga apakah ciri yang ada pada pakaian tersebut. Ciri ni termasuklah lengan, garis leher, collar, mungkin pakaian tu blouse, okey, mungkin kemeja ataupun skirt dan seluar, kena nyatakan dia punya ciri-ciri. Okey, boleh faham ya murid-murid? Jadi kat sini kita lihat contoh pakaian yang direka. Jadi bila orang tu berbadan gempal, terus masukkan warna yang gelap seperti warna
hitam. Dan garis leher kat situ selalunya kita gunakan garis leher yang berbentuk V ataupun garis leher berbentuk sampan supaya dia nampak lebih langsing lagi. Kalau gunakan garis leher yang bentuknya bulat, dia kelihatan lebih besar lagi ataupun nampak lebih bulat lagi bentuk badan seseorang tu. Jadi kita labelkan kat sini, kau dah nampak kat situ ada anak panah kan. Terus namakan dengan apakah dia punya elemen ataupun style ciri pakaian yang ada pada pakaian tersebut. Yang pertama adalah garis leher. Okey, yang kedua, Syakina boleh sambung? Dia dah labelkan dekat bahagian mana kat tangan tu. Apa bahagian tersebut? Yang kedua Syakina? Lengan. Lengan. Katanya. Betul, lengan. Kemudian yang ketiga? Bahagian bawah. Skirt. Skirt. Okey. Bahagian bawah ni kita boleh kenakan skirt ataupun seluar lah. Tapi kat sini sebabkan dia gown, kita namakan bahagian bawah tu adalah skirt. Baiklah, seterusnya. Dah habis dah jawab soalan bahagian B ni, nombor 1. Syakina dapat berapa markah tadi? 10 markah. Tapi lakaran ni, okey. Macam mana murid boleh dapat 8 markah tu? Yang pertama tadi 2 markah untuk warna dan juga corak. Yang ni 8 markah adalah 3 pada dia punya label ciri style pakaian, okey, garis leher, lengan dan juga skirt. Lagi 5 markah tu dapat daripada dia punya lakaran. Sebab biasanya kalau dalam soalan periksaan SPM, diminta pandangan hadapan dan juga pandangan belakang. Saya bagi contoh untuk hadapan saja. Lakar 1 untuk bahagian hadapan dapat 1 markah. Okey, kita melakar bahagian belakang, automatik dapat 2 markah kat situ. Bila warnakan depan belakang tak merah. Depan belakang cikgu? Kan, depan belakang kan. Jadi dapat lagi 2 markah, dah 4 dah. 1 markah lagi tu dapat kat mana? Murid-murid tahu tak dapat kat mana? Diminta tadi menghasilkan pakaian yang bertemakan apa? Elegan, betul tak? Jadi bila kita menghasilkan satu pakaian yang nampak elegan kat situ, kita dapat markah dekat ciri-ciri ataupun kategori elegan. Okey, mudah je nak dapatkan. Dah dapat 10 markah. Okey, seterusnya kita ke soalan nombor 2. Sebelum menghasilkan lakaran rekaan fashion, beberapa faktor perlu diberikan perhatian. Senaraikan 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menghasilkan sesuatu lakaran. Saya rasa tadi Zulaika nak jawab kan, betul tak? Okey, Boleh, silakan Zulaika. 5 faktor Zulaika. Sebab tadi dia dah berebut kan dengan Syakina. Zulaika beri 5 faktor cikgu Teruskan je. Silakan Zulaika. Yang pertama? Mengenal pasti bentuk badan. Okey, betul. Kita pun sebut tadi. Lepas tu yang kedua, tentukan style pakaian yang sesuai. Okey, betul. Tentukan style pakaian. Seterusnya? Lepas tu, 3, pertimbangkan kesesuaian dan tujuan pakaian itu dibuat. Betul. Kena tahu tempat ataupun tujuan pakaian dibuat. Yang keempat, pilih warna, Okey, pilih warna. Atau fabric. Baiklah. Akhir sekali. Tentukan hiasan tambahan dan aksesori yang sesuai. Tepat, semuanya betul. Faktor-faktor ni mesti kita kenal pasti dan ketahui, ingat bila kita menghasilkan satu lakaran fashion pakaian. Okey, ini baru soalan A. Okey, bahagian B. Soalan B. Nyatakan 3 jenis fabric yang sesuai untuk menghasilkan pakaian casual. 3 jenis fabric yang sesuai. Okey. Okey? Kita ada Asila. Asila nak jawab. Okey, seterusnya. Asila. Okey, kapas Okey, jersey. kapas, Jersey. jersey dan Linen. linen. Okey, betul. Seterusnya, cadangkan 2 jenis kemasan hiasan yang sesuai dijahit pada pakaian. Silakan Asila. Okey. Kita kurang jelas suara Okey, Asila. saya teruskanlah. Kita Renda. boleh minta kawan untuk jawabkan bahagian C. okey. 2. B2 Roman. Sila. Siapa nak mencuba? Silakan Syakina. Syakina ke? Rendangan Okey, Renda dan juga Sulaman. Betul. Saya teruskan ke soalan nombor 3. Okey, lepas ni, yang ni saya teruskan je lah. Jadual 1 menunjukkan senarai bahan dan juga jumlah kos bahan yang diperlukan untuk menjahit sepasang pakaian casual. Jadi kita lihat kat sini ada fabrik kapas, benang, lapik dalam, zip, okey, dan jumlah kos.
Ini bukan jumlah seunit, jumlah kos ni jumlah yang dah didarabkan dengan kos seunit tadi. Okey, seterusnya kos bahan. Hitung kos bahan untuk menjahit sepasang pakaian casual. Okey, Anissa nak jawab kan? Anissa dah angkat tangan tadi. Anissa boleh hitungkan, jumlahkan terus. Okey. Fabrik kapas, benang, lapik dalam dan juga zip. Tambah semua sekali kita akan dapat kos bahan. Berapa Anissa? Ni boleh congak je ni. Saya rasa Mira pun boleh congak kan? Betul. 4, 2, 1, 35 campur 7 Anissa. Berapa jumlah keseluruhan tu? Dapat tak? Saya tak berapa dengar. Berapa Anissa jawapannya? 42. 42 cikgu. Betul, tepat. Jadi kat sini bila kita senaraikan bahan yang digunakan dan juga dapat kiraan yang betul, dapat 2 markah. Okey. Seterusnya, okey, untuk soalan nombor 2, jumlah kos pengeluaran jika kos upah sepasang pakaian casual adalah RM20 dan kos sampingan adalah RM4. Jadi kita letakkan dia punya rumus ataupun formula kat situ, kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan, terus tambahkan semua sekali. Siapa nak jawab dia punya jumlah? Masukkan balik RM42 tambah 20 tambah 4. Siapa ingin cuba jawab? Kita panggil lah cikgu kan. Kita panggil Zulaika, boleh cikgu? Zulaika? Silakan Zulaika. RM66. Okey, RM66, betul. Okey. Soalan yang ketiga, harga jualan sepasang pakaian casual kalau kita ambil keuntungan sebanyak 25%. Jadi kat sini catatkan dulu, okey, harga jualan sama dengan kos pengeluaran tambah dengan keuntungan. Jadi, okey, 66 tadi darab dengan 25%. Jadi tambahkan 66 tu, okey. 25% daripada RM66 adalah RM16.50. Tambah dua-dua jumlah tadi kita akan dapat keuntungan. Okey, boleh? Okey, faham ya? Alright, kita teruskan ke soalan seterusnya. Cadangkan 2 cara untuk meningkatkan keuntungan tanpa menaikkan harga jualan. Jadi kat sini kalau kita tak naikkan harga jualan tapi kita nak dapatkan keuntungan yang lebih, yang pertama kita boleh membeli bahan secara pukal. Kalau kita beli bahan secara banyak, kita boleh dapatkan harga yang lebih rendah. Seterusnya, kita boleh menjahit sendiri pakaian tu. Jadi kita boleh kurangkan kos membayar upah kepada pekerja. Seterusnya, okey. Soalan ni, Kelab Syarikat Fashion sekolah anda akan menganjurkan pertandingan mereka fashion pakaian bertemakan haute couture. Anda bercadang untuk menyertai pertandingan tersebut. Jadi yang pertama, cadangkan satu sumber inspirasi yang sesuai untuk rekaan itu. Dan yang kedua, lakar dan warnakan pandangan hadapan dan pandangan belakang rekaan anda dan labelkan 3 ciri style pakaian. Yang ni saya nak tunjukkan pada pakaian yang ada di sebelah saya ni sebab ianya bercirikan haute couture. Pakaian ini adalah inspirasi daripada obor-obor ataupun jellyfish. Jadi, bila kita mengambil satu sumber inspirasi daripada sesuatu benda, okey, mungkin hidupan laut, kita cuba gunakan elemen yang ada pada hidupan tersebut dalam kita punya rekaan. Jadi bila lihat kat sini, ada ciri-ciri obor-obor dekat situ, dari segi dia punya kelembutan, okey, dia punya ropo-ropo tu, sifat jarang ataupun transparent yang ada pada rekaan. Dan rekaan ni nak menampakkan ciri-ciri haute couture tu, sebab haute couture adalah busana mewah. Betul. Jadi busana mewah ni mesti menampakkan ciri-ciri yang lebih elegan. Dia nampak berseni, nampak unik dan lain daripada yang lain. Nampak lebih special ataupun tersendiri satu rekaan tersebut. Jadi bila kita dah melakar pandangan hadapan dan pandangan belakang rekaan, warnakan dan masukkan dia punya elemen ataupun ciri yang ada pada style pakaian tu. Yang pertama mungkin boleh masukkan dia punya lengan. Sebabkan dia haute couture, unik, lengannya saya buat sebelah sahaja. Okey, jadi kat bahagian bawah tu ada dia punya ropol pada skirt dan boleh masukkan garis leher, bahagian pinggang tu mungkin ada lisu dan ciri-ciri lain yang boleh dimasukkan dalam pakaian tersebut. Ya.
Ya, untuk memenuhi elemen pakaian tersebut kan cikgu, ini apabila cikgu Mira menginspirasikan hidupan laut, iaitu cikgu kata obor-obor cikgu. Obor-obor, jellyfish. Jellyfish, obor-obor. Ada juga setengah pereka fashion yang menginspirasikan daripada flora seperti bunga, kuntuman ya, betul. bunga. Kuntuman betul bunga kan pun cikgu Mira? boleh. Baiklah cikgu, memandangkan kita sudah sampai ke penghujung kelas kita cikgu, sedikit rumusan daripada cikgu Mira tentang pembelajaran untuk hari ini. Baiklah, rumusan kita hari ini adalah saya nak memberi tips cara menjawab soalan untuk modul 10 rekaan fashion pakaian, sebab soalan ini adalah soalan yang wajib ada dalam kertas periksaan rekaan dan jahitan pakaian untuk bahagian B. Jadi antara tipsnya yang ingin saya kongsikan dekat sini, yang pertama adalah mesti kita kenal pasti tema pakaian yang hendak kita reka. Baiklah, yang kedua, mengenal pasti bentuk badan. Yang ni murid-murid kena catat ni. Okay, dan kena ingatkan supaya dapat membantu awak semua menjawab soalan periksaan. Mempertimbangkan kesesuaian dan juga tujuan pakaian itu direka. Baik. Kemudian memilih warna corak yang sesuai dengan bentuk badan. Melakar pandangan hadapan dan pandangan belakang. Ini kena ingat, mesti ada pandangan depan dengan belakang. Kemudian kena warnakan juga rekaan anda. Kemudian melabel dan menulis ciri pakaian yang hendak direka. Dan amaran dan peringatan kepada calon ni, mesti ingat benda ni. Pastikan anda mencuba untuk menjawab soalan. Jika kurang faham tentang tema, cuba lakarkan juga apa saja fashion supaya dapat markah dekat situ. Ya. Jangan dibiarkan kosong. Lakaran mestilah mempunyai pandangan hadapan dan belakang. Lakaran mestilah diwarnakan untuk dapat markah warna. Dan akhir sekali, jika soalan itu tidak mempunyai krokis atau bentuk badan, cuba lakarkan juga menggunakan pembaris ataupun alatan yang bersesuaian untuk melakar pakaian. Itu saja tips daripada saya pada hari ini supaya murid-murid dapat fokus tentang modul 10 rekaan fashion pakaian. Ya, terima kasih Cikgu Azmira atas perkongsian ilmu pada hari ini. Apa yang kita belajar hari ini bukanlah satu mata pelajaran yang biasa-biasa sebenarnya cikgu. Banyak juga pereka fashion yang berjaya mencipta nama di pestada dunia, menjadi ataupun membawa nama Malaysia, mengangkat nama Malaysia di mata antarabangsa. Kita nak akhiri rancangan ataupun kelas kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Azmira, terima kasih Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Azliana. Ada rezeki kita jumpa lagi. Teruskan setia menonton Sukses SPM 2022. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM